Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmu Milani Yasmin binti Nur Aslan dan nombor ajudan saya ialah 279249884. Saya merupakan pembentang pertama yang akan membentangkan bab 1 iaitu pendahuluan. Kita dapat TV kandungan dalam bab 1 iaitu data-data kajian, penyataan masalah serta praktik ujian. Yang pertama, data-data kajian ini dijalankan untuk mengkaji manfaat atau kesan zakat pertanian terhadap kemiskinan rakyat Malaysia. Antara kerana zakat dalam membantu masyarakat yang memerlukan ini ialah dapat meningkatkan taraf hidup orang Islam serta membasmi kemiskinan rakyat Malaysia. Seterusnya ialah terdapat 8 golongan asnaf yang layak menerima zakat berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama ialah golongan fakir, miskin, amil, mu'allaf, al-riqab, al-gharimi, fisabilillah dan juga ibnu sabil. Seperti saja maklum, 4 golongan yang pertama yang awal tadi itu iaitu fakir, miskin, amil dan juga mu'allaf. Di sini dah tahu apa maksudnya kan? Bagaimana pula dengan 4 golongan yang terakhir iaitu al-riqab, al-gharimi, fisabilillah dan juga ibnu sabil. Jadi saya akan terangkan secara ringkas golongan-golongan ini. Yang pertama ialah golongan al-riqab iaitu golongan yang membebaskan orang-orang Islam daripada cengkraman perhambaan. Dan yang kedua ialah al-gharimi iaitu golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asal sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat. Yang ketiga ialah fisabilillah iaitu mana-mana orang ataupun pihak yang melibatkan diri dalam aktiviti yang menuju ke jalan Allah. Contohnya seperti berdakwah. Dan yang terakhir iaitu golongan ibnu sabil. Ibnu sabil iaitu mana-mana orang musafir yang dalam perjalanan ke suatu negeri ataupun negara yang memerlukan bantuan. Jadi dia hanya 8 golongan asnaf ini sahaja yang layak menerima zakat. Seterusnya ialah penyataan masalah bagi bagian yang dijalankan. Berdasarkan pendapatan garis kemiskinan baharu, kadar kemiskinan pada tahun 2019 adalah sebanyak 5.6%, iaitu sebanyak 409,441 isi rumah. Ini bermakna masih lagi tinggi kadar kemiskinan rakyat Malaysia. Jadi persoalannya, adakah jumlah zakat yang diterima mencukupi dan dapat meringankan beban rakyat yang kurang berkemampuan? Adakah hasil zakat pertanian dan peternakan diajukan secara adil kepada golongan yang memerlukan? Oleh itu, kajian yang kami jalankan ini adalah untuk mengetahui jawapan bagi setiap persoalan yang ditemukan. Seterusnya ialah objektif kajian. Kajian ini mempunyai 2 objektif iaitu mengetahui tahap keberkesanan zakat pertanian dan zakat peternakan terhadap kebajikan atau kemiskinan rakyat. Dan yang kedua ialah mengetahui tahap kepuasan masyarakat terhadap zakat pertanian dan zakat peternakan. Dan itu kajian yang kami jalankan ini haruslah mencapai objektif kajian yang ditemukan sebentar tadi. Nama saya Nurul Syaraminti Yahya dan bernombor matriks 2019419972. Saya akan menerangkan sedikit tentang zakat pertanian. Zakat pertanian ini adalah zakat yang perlu dibayar ke atas hasil tanaman yang merupakan makanan asasi yang mengenyangkan dan tahan lama. Contoh tanaman yang boleh dizakatkan ialah gandum, padi dan jagung. Manakala buah-buahan pula ialah kurma dan anggur yang dikeringkan sahaja. Syarat wajib zakat pertanian ialah Islam. Seterusnya ialah Muslim yang merdeka, di mana seseorang Muslim itu bebas daripada keruntuhan akhlak. Hasil tanaman tersebut juga mestilah sempurna milik, di mana tidak ada sebarang perkongsian dengan mana-mana pihak. Hasil tersebut perlulah cukup nisab iaitu 5 wasak dan tanaman tersebut perlulah tanaman yang ditanam oleh manusia. Zakat pertanian ini dikenakan bergantung kepada kaedah pertanian yang diamalkan. Oleh itu,
Tanaman yang diusahakan menggunakan kaedah semula jadi seperti hujan, kadar zakatnya ialah 10%. Manakala tanaman yang diusahakan dengan menggunakan kos dan keperluan tenaga manusia dan enjin, maka kadar zakatnya ialah 5% sahaja. Okey, kemudian saya, Nurul Nadira binti Mahmud, akan menerangkan tentang zakat ternakan. Okey, zakat ternakan ialah zakat yang dikenakan terhadap binatang al-an'am seperti unta, lembu, kambing dan biri-biri. Kemudian, kita tengok kepada syarat wajib zakat ternakan. Yang pertama, Islam. Yang kedua, sempurna milik. Yang ketiga, cukup nisab, di mana semua pemilik binatang ternakan mestilah mempunyai bilangan minima haiwan ternakan yang dimiliki, yang wajib dizakatkan. Okey, kemudian cukup haul, di mana cukup setahun binatang itu dimiliki ataupun digembalakan. Kemudian binatang itu mestilah binatang yang memakan rumput dalam sebahagian besar masa setahun. Dan binatang itu tidak dipekerjakan. Syarat dalam memilih binatang ternakan adalah binatang itu mestilah tidak mempunyai sebarang kecacatan ataupun sakit, dan juga binatang itu mestilah telah mencapai umur yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya pengiraan zakat ternakan bagi haiwan unta. Jika pemilik binatang ternakan mempunyai kurang daripada 5 ekor unta, maka tidak wajib melakukan zakat ternakan. Tetapi apabila lebih daripada 5, di mana 5 hingga 9 ekor, wajib untuk menzakatkan 1 ekor kambing biri-biri yang berumur 1 tahun, dan 10 hingga 14 ekor, 2 ekor kambing biri-biri yang berumur 1 tahun juga, dan seterusnya. Kemudian bagi haiwan lembu, haiwan ternakan jenis lembu, jika kurang daripada 30 ekor, maka tidak wajib melakukan zakat ternakan. Manakala apabila lebih 30 ekor, dan maka wajib dizakatkan 1 ekor lembu jantan yang berumur setahun. Kemudian bagi haiwan kambing pula, jika kurang daripada 40 ekor, maka tidak wajib dilakukan zakat ternakan ke atasnya. Namun apabila lebih dari 40 ekor, di mana 40 hingga 120, wajib dizakatkan 1 ekor kambing, dan 121 hingga 200, 2 ekor, dan juga seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Nizal Shah bin Engku Mazir, matrix ID 209400776. Dan hari ini saya akan membincangkan tentang bab 3, iaitu metodologi kajian. Baiklah, untuk instrumen kajian, maklumat kajian kami kebanyakannya diperoleh daripada sumber primer, iaitu secara terus dan tanpa pengantaraan. Terdapat 2 bentuk persoalan kajian yang telah kami lakukan, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif, yang terdiri daripada 18 soalan kuantitatif dan juga 1 soalan kualitatif. Kami telah memilih kaedah kajian yang paling bersesuaian, iaitu menggunakan kaedah soal selidik, iaitu menggunakan Google Form, dan telah mengedarkannya melalui WhatsApp dan Telegram. Kami telah menerima 87 maklum balas dan respons yang terdiri daripada kaki tangan universiti, rakan-rakan dan juga orang awam. Open-ended question juga telah kami sediakan dalam borang soal selidik untuk mendapatkan cadangan yang berbeza daripada setiap responden. Kami juga telah melakukan analisis demografi responden yang telah menjawab borang soal selidik untuk mendapatkan profil dan latar belakang bagi setiap responden. Baiklah, yang pertama adalah 80.5% responden adalah lelaki, manakala 19.5% responden adalah perempuan. Bagi kategori umur pula, 69% responden berumur 0 hingga 19 tahun, 29.9% responden berumur 20 hingga 39 tahun, manakala 1.1% responden berumur 40 hingga 59 tahun. Manakala akhir sekali tiada responden yang berumur 60 hingga 79 tahun. Bagi kategori pekerjaan pula, 2.3% responden bekerja di sektor kerajaan, 12.6% responden bekerja di sektor swasta, manakala 85.1% responden masih belajar dan tidak bekerja. Bagi kategori bangsa pula, 100% responden berbangsa Melayu, manakala tiada responden yang berbangsa Cina ataupun India. Seterusnya, bagi kategori tahap pendidikan pula, 14.94% responden mempunyai tahap pendidikan SPM, 66.67% responden mempunyai tahap pendidikan matrikulasi atau diploma,
18.39% responden mempunyai tahap pendidikan ijazah, manakala tiada responden yang memiliki tahap pendidikan master ataupun PhD. Bagi kategori status perkahwinan pula, 93.1% responden adalah bujang, manakala 6.9% responden sudah berkahwin. Bagi kategori kawasan perumahan, 65.5% responden duduk di bandar, manakala 34.5% responden tinggal di luar bandar. Dan akhir sekali bagi kategori pendapatan bulanan, 34.5% responden mempunyai pendapatan bulanan kosong hingga RM2,999, manakala 2.3% responden mempunyai pendapatan bulanan RM3,000 hingga RM5,999. 1.1% responden mempunyai pendapatan bulanan RM6,000 hingga RM8,999. Dan 1.1% responden juga mempunyai pendapatan bulanan melebihi RM9,000. Dan akhir sekali, 60.9% responden masih belajar dan tidak mempunyai pendapatan bulanan. Itu sahaja, terima kasih. Saya akan membentangkan tentang analisis persetujuan responden tentang tahap keberkesanan zakat pertanian terhadap kebajikan atau kemiskinan rakyat. Rajah ini menunjukkan tahap persetujuan responden tentang jumlah zakat yang diberikan kepada penerima zakat mencukupi ataupun tidak. Seramai 42 responden sangat setuju dan setuju bahawa jumlah zakat yang diberikan kepada penerima zakat mencukupi. Seramai 39 responden pula memberikan respon sederhana dan 2 responden kurang setuju ke atas kenyataan yang diberikan. Manakala 4 orang yang selebihnya pula tidak bersetuju. Graf ini menunjukkan tahap persetujuan responden tentang penggunaan dana zakat digunakan secara produktif untuk meringankan beban orang kurang berkemampuan. Seramai 12 responden sangat setuju penggunaan dana zakat digunakan secara produktif untuk meringankan beban orang yang kurang berkemampuan. Seramai 47 responden setuju dan 24 responden pula menunjukkan respon sederhana. Seramai 4 responden kurang setuju dan tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Rajah ini menunjukkan tahap persetujuan responden tentang majoriti penerima zakat menggunakan dana zakat tersebut untuk membuka atau memulakan perniagaan. Sebanyak 10.34% sangat setuju dan 32.18% hanya bersetuju bahawa ramai penerima zakat menggunakan dana zakat tersebut untuk membuka atau memulakan perniagaan. 43.68% merupakan respon yang sederhana dan sebanyak 10.34% pula kurang setuju dengan kenyataan tersebut. Rajah ini menunjukkan tahap persetujuan responden tentang kewujudan penghargaan zakat memberikan impak positif kepada penurunan kadar kemiskinan di Malaysia. Seramai 28 responden bersetuju bahawa kadar kemiskinan di Malaysia menurun dengan adanya pengagihan zakat. Seramai 31 responden mempunyai respon sederhana dan selebihnya pula tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Graf ini pula menunjukkan tahap persetujuan responden tentang sistem pengagihan zakat waktu kini sudah cukup sistematik ataupun tidak. Sebanyak 27.59% bersetuju bahawa sistem pengagihan zakat waktu kini sudah cukup sistematik. 45.98% responden memberikan respon sederhana dan selebihnya tidak setuju bahawa sistem pengagihan zakat waktu kini sudah cukup sistematik. Okey, rajah ini menunjukkan tahap persetujuan responden sama ada hasil zakat pertanian ni diagihkan secara adil ataupun tidak. Okey, seramai 41 responden yang sederhana setuju dan juga paling sikit 2 orang sahaja yang tidak setuju. Okey, graf ni pula menunjukkan tahap persetujuan responden sama ada institusi penghutang zakat ini melakukan kerja dengan cekap ataupun tidak. Majoriti sebanyak 45.98% setuju, manakala minoriti 3.45% yang tidak setuju. Okey, rajah graf ini pula menunjukkan tahap persetujuan responden mengenai masalah kelewatan dalam menerima bantuan zakat.
terdapat 36 orang yang sederhana setuju dan juga 6 orang saja yang sangat setuju. Tidak setuju seramai 12 orang saja. Okey, grafa ini boleh menunjukkan persetujuan responden sama ada pemberian zakat ni lebih baik dalam bentuk wang tunai ataupun dalam bentuk makanan dan keperluan. Jadi terdapat 33.33% responden yang sederhana setuju dan juga tidak setuju sebanyak 3.45% saja. Baik sekali, graf ini menunjukkan persetujuan responden sama ada nisbah pembahagian zakat ni perlu dinaikkan ataupun tidak. Majoriti 33 orang responden yang sangat setuju dan minoriti tiada yang tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Johar dan nombor ID pelajar 20194012242. Saya akan menerangkan bab 5 iaitu kesimpulan dan cadangan. Bab 5 adalah cadangan dan kesimpulan, di mana persoalan kajian mengenai manfaat atau kesan zakat pertanian terhadap kemiskinan rakyat di Malaysia terjawab. Bahagian ini diakhiri dengan kesimpulan daripada natijah kajian ini. Kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, secara keseluruhannya responden bersetuju pada kadar sederhana terhadap tahap keberkesanan zakat pertanian dan penternakan terhadap kebajikan atau kemiskinan rakyat di Malaysia. Selain itu, respon responden terhadap tahap kepuasan masyarakat terhadap zakat pertanian dan penternakan juga secara keseluruhannya pada kadar sederhana. Cadangan, terdapat beberapa cadangan bagi penambahbaikan sistem pengagihan zakat yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, melakukan agihan yang cekap oleh institusi zakat. Pelaksanaan agihan zakat perlulah dipelbagaikan oleh pihak institusi zakat dengan cara memperbanyakkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Antara cara yang boleh dilakukan adalah dengan menyebarkan iklan dengan lebih meluas agar berita tentang pengagihan zakat sampai ke pengetahuan individu yang berkelayakan menerima zakat. Selain itu, institusi zakat juga boleh melakukan program bersama masyarakat. Kesannya, masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang pelaksanaan institusi zakat terhadap wang zakat yang diperoleh. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat serta pihak institusi zakat juga dapat mengetahui para individu yang layak menerima zakat dengan lebih dekat. Yang kedua, kerjasama antara institusi zakat dengan institusi luar. Institusi zakat perlulah menjalinkan hubungan dengan institusi luar agar dapat bekerjasama dalam membendung masalah kemiskinan ini. Impaknya, kehidupan asnaf ini tidak akan hanya bergantung kepada bantuan dari institusi zakat sahaja. Tambahan pula, institusi luar ini bukan sahaja menghulurkan bantuan dari segi kewangan sahaja. Malah, institusi luar ini juga boleh menyumbang dari segi sokongan moral dan melakukan program yang mampu meningkatkan kemahiran diri para asnaf seperti kemahiran keusahawanan dan kemahiran menjahit. Yang ketiga, pemilihan kaki tangan dalam institusi zakat. Antara cara penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan meningkatkan pembangunan institusi zakat. Bagi mencapai hasrat ini, perkara utama yang perlu dilakukan adalah melalui peningkatan sistem pengurusan institusi zakat itu sendiri. Oleh yang demikian, individu yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan sistem ini hendaklah yang mempunyai kelayakan yang bersesuaian dengan jawatan yang bakal diberikan. Pemilihan kaki tangan perlulah yang berintegriti dan mempunyai latar belakang dalam pengurusan dan ilmu syariah. Yang keempat, pengenalpastian masyarakat yang layak menerima zakat. Selain asnaf yang sudah menerima zakat, terdapat juga masyarakat yang di luar sana yang kemungkinan layak untuk menerima zakat. Oleh itu, institusi zakat perlulah melakukan tinjauan dan pengumpulan data masyarakat setempat. Proses ini adalah untuk mengenal pasti individu lain yang layak menerima zakat. Hal ini agar bagi memastikan bahawa tiada lagi masyarakat yang dalam kesusahan di luar sana terbiar tanpa bantuan. Yang terakhir, peranan institusi masjid dalam pengagihan zakat. Institusi masjid juga merupakan salah satu tempat yang terbaik untuk menjadi wakil institusi zakat. Hal ini kerana kedudukan masjid yang lebih dekat dengan masyarakat setempat lebih memudahkan proses penerimaan zakat. Selain itu, institusi masjid juga mudah dalam mengenal pasti masyarakat setempat yang layak menerima zakat kerana adanya imam yang merupakan juga individu yang tinggal dari lokaliti yang sama. Oleh itu, masalah jurang perhubungan antara institusi zakat dapat diatasi kerana kedudukan imam yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. Seterusnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat juga akan meningkat apabila proses penerimaan zakat ini dapat dilihat oleh mereka sendiri. Hal ini juga akan meningkatkan semangat masyarakat setempat untuk lebih giat bersama-sama dalam membantu masyarakat lain yang dalam kesusahan. Sekian, terima kasih.